ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يسير ولا تؤسر رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahabbah, salam sejahtera kepada Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM yang sudi bersama kita di kuliah maghrib pada malam ini untuk syarah matan umum Al-Barahin jilid yang kedua. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi dengan Datuk pada malam ini yang berusaha Puan Hajiah Rosniari bin Mansur bersama dengan tim Gemenur Iman yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu Gemenur Iman yang sudi mengimarahkan bersama pada kuliah maghrib bersama dengan Yang Amat Arif Datuk sebentar lagi. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan kita dengan limpah kurnia dan rahmatnya dan dipertemukan kita lagi. Mudah-mudahan perjumpaan kita diberkati, tambah ilmu dan kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi memohon keberkatan bagi majlis ataupun kuliah kita pada malam ini, majlis mempersilakan Yang Amat Arif untuk memulakan bacaan Ummul Kitab Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berada di halaqah ilmu pada malam ini mendapat limpah rahmat keberkatan dipayungi oleh para malaikat bersama kita untuk kita mendengar syarah matan Ummul Al-Barahin bersama dengan Yang Amat Arif. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala bangga dan sukacita dipersilakan Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin untuk menyampaikan kuliah syarah matan Ummul Al-Barahin jilid yang kedua. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati pengacara majlis kita pada malam ini, yang saya hormati juga Puan Rosniati binti Mansur bersama kepimpinan Gemenur Iman, para asatizah, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, menyambung kembali
pada malam ini kuliah kita, kuliah Tauhid, berasaskan syarah matan Ummul Barahin jilid yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahi majlis kita ini dengan rahmatnya, mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencampakkan nur kefahamannya kepada kita sehingga kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dituntut oleh agama kita. Alhamdulillah, kita dah masuk bulan Maulid. Semalam di seluruh negara kita menyambut Maulidur Rasul, dan saya percayalah setiap hari dan setiap minggu akan ada sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ambil kesempatan untuk memperbanyakkan salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan asbab baginda lah kita dapat mengenal agama Islam. Dengan asbab baginda lah kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, memahami tuntutan agama dan lain-lain kewajipan. Malam ni kita sambung muka surat 43, jilid yang kedua, muka surat 43. Masuk sifat mustahil yang seterusnya, iaitu al-jahlu ataupun lawan bagi sifat al-ilmu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Berkata pengarang kitab, matan yang di atas, mudah-mudahan Allah Ta'ala memanfaatkan bagi kita ilmunya di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza yastakhilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bima'lumin ma. Maksudnya, dan begitu juga mustahil atas Allah Azza wa Jalla bersifat dengan al-jahlu, artinya jahil. Dan apa jua istilah yang seerti dengannya, iaitu jahil, terhadap apa jua perkara yang patut diketahui. Itu matan yang dengan terjemahan pada muka surat 43. Jadi pada yang tak ada kitab, tak ada buku, mungkin kena lebih fokuslah supaya dapat menangkap, dapat menyerap apa yang telah dimuatkan dalam syarah matan Ummul Barahin pada malam ni muka surat 43. Iaitu terjemahannya tadi saya bacakan sekali lagi. Dan begitu juga mustahil atas Allah Azza wa Jalla bersifat dengan al-jahlu. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan jahil. Mustahil, lawan bagi sifat ilmu. Dan apa jua istilah yang seerti dengannya, yang seerti dengan jahil, terhadap apa jua perkara yang patut diketahui. Untuk lebih faham, kita tengok syarah dia. Apa syarah dia, keterangan dia. Lawan sifat wajib bagi Allah yang ke-9, iaitu al-ilmu, iaitu maha mengetahui Allah Azza wa Jalla. Apa lawan dia? Ialah al-jahlu ataupun jahil. Sifat al-ilmu iaitu ialah sifat wujudiyah yang termasuk dalam kategori sifat ma'ani yang ketiga. Lawan sifat ini diistilahkan sebagai ad-did, ad-did tu ataupun dalam bahasa Melayunya berlawan lah, ada kata lawan dia. Hal ini kerana menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kedua sifat al-ilmu dan lawannya adalah sifat wujudiyah. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-9 itu al-ilmu.
Al-ilmu ni kita panggil sifat wujudiyah. Kenapa sifat wujudiyah? Sebab dia termasuk dalam kategori sifat-sifat ma'ani. Ingat lagi tak pembahagian sifat-sifat 20 ni? Sifat wujud yang pertama yang kita panggil dia sifat nafsiyah, yang berkaitan dengan zat diri Allahu Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kita panggil apa? Sifat salbiyah. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Ada 5 sifat salbiyah. Kemudian baru masuk sifat ma'ani. Ada 7 sifat ma'ani. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada 7 sifat ma'ani. Jadi sifat-sifat ma'ani ini dia dipanggil sifat wujudiyah. Sifat yang wajib ada pada zat Allahu Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud wujudiyah? Mana artinya ada. Sifat yang ada, yang kita boleh nampak. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah kita tak boleh nampak. Sebab itu dia tidak dinamakan sifat wujudiyah, dia dipanggil sifat adamiyah. Itu lagi istilah. Kalau kita dengar istilah ni memang pening kita. Selain daripada sifat-sifat ma'ani, bukannya sifat wujudiyah. Itu senang kita nak faham. Boleh tangkap tak agak? Selain daripada sifat-sifat ma'ani, kudurat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, ini semua sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'ani dipanggil sifat wujudiyah. Sifat yang ada. Apa yang ada? Apa yang nampak ni? Kita nampak asar dia. Nampak kesan daripada sifat kudurat itu. Wujudnya alam ini kuasa Allah yang menjadikannya. Kan kita nampak. Nampak asar dia, kesan dia, kewujudan dia tu. Itu sebab tu dipanggil sifat wujudiyah. Saya dah terangkan dalam kuliah yang lepas dah. Selain daripada sifat-sifat ma'ani ni bukannya sifat wujudiyah. Sebab kita tak boleh nak tunjuk wujud Allah Ta'ala macam contohnya sifat nafsiyah. Macam mana kita nak tunjuk wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tak dapat kita nak tunjuk. Itu dipanggil sifat adamiyah, sifat yang tak nampak, yang kita hanya boleh capai dengan kesimpulan akal saja. Yang dipanggil amrun i'tibari. Itu dulu yang kita belajar istilah-istilah di awal dulu. Itu secara i'tibari saja, akal saja yang boleh memikirkan. Akal yang sehat boleh membuat kesimpulan wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dengan sifat-sifat salbiyah dan juga sifat-sifat ma'nawiyah. Hanya sifat wujudiyah sahaja yang kita panggil sifat-sifat yang kita boleh nampak. Yang boleh nampak kesan kudurat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat ma'ani. Itu sebab tu dipanggil sifat wujudiyah. Jadi ilmu, sifat yang ke-9 iaitu ilmu. Lawan dia yang kita nak belajar malam ni iaitu sifat yang mustahil bagi Allah, al-jahlu, jahil. Lawan bagi sifat ilmu. Jadi lawan bagi sifat ilmu ini diistilahkan sebagai ad-did. Apa lawan dia? Lawan sifat ilmu, jahil. Iaitu jahil ni diistilahkan juga sebagai ad-did ataupun lawan bagi sifat ilmu. Dia ada 2 istilah kan? Ad-did, satu lagi dipanggil apa? An-naqid kan? Jadi kalau mengikut pembahagian ulama tauhid, yang lawan sifat ni, sifat mustahil yang termasuk di dalam istilah ad-did ni, maknanya sama je sebenarnya. Sifat yang bertentangan.
Putih lawannya hitam, kan? Atas lawannya bawah. Itu ad-did, ya. Jadi ad-did ini difokuskan kepada sifat-sifat wujudiyah, ya, sifat-sifat ma'ani. Selain daripada sifat wujudiyah, kebanyakannya adalah an-naqid, ya. Dia berlawanan juga, ya. Tetapi dia yang ad-did ni lebih difokuskan kepada sifat wujudiyah. Sebab itu dalam kuliah-kuliah yang lepas saya tak nak kupas lanjut apa maksud ad-did, an-naqid, itu dua-dua istilah itu sebab dia akan memeningkan hadirin hadirat sekalian, ya. Lebih baik kita fokus yang sepatutnya kita faham, ya. Malam ni kita nak faham sifat mustahil yang ke-9, lawan bagi sifat ilmu ataupun dipanggil jahil, ya. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu jahil, ya. Dalam matan, kita pindah paragraf yang seterusnya. Jadi kalau kita nak faham dari segi ilmu perbahasan hukum akalnya, wajib Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ilmu. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat jahil. Akal kita boleh buat kesimpulan. Kenapa tidak layak ataupun mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat jahil? Ya. Sebab akal kita boleh memikir. Akal kita boleh buat kesimpulan. Jikalau Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan jahil, maka dia bukan Tuhan. Tak dapat dia nak mengadakan alam ini. Tak dapat dia mencipta makhluk. Jika Allah Taala tu jahil. Itu akal kita akan boleh buat kesimpulan dengan cepat. Sebab itu mustahak hukum akal yang kita dah mengaji dulu. Kita pindah paragraf yang seterusnya. Yang paragraf di bawah muka surat 43. Dalam matan di atas yang saya baca tadi di awal, Al-Imam As-Sanusi menjelaskan bahawa lawan bagi sifat al-ilmu adalah al-jahlu. Lawan bagi sifat ilmu adalah jahil. Dan yang seerti dengan makna al-jahlu, yang sama makna dengan al-jahil, sifat jahil. Perkataan yang seerti dengan jahil ada banyak. Termasuk juga dalam kategori jahil. Apa dia? Dalam kitab ni disebut zon, syak dan waham. Ada 3. Zon, syak dan waham. Jadi menurut Syekh Ahmad As-Suhaimi, jahil dari sudut bahasa bererti muka surat 44 ni, wa huwa lughatan intifa'ul ilmi bil maqsudi sawa'un kana basitan au murakkaban, ya. Saya nak balik dulu muka surat 43 tadi. Perkataan yang seerti dengan jahil, termasuk juga dalam kategori jahil ada 3 tadi. Zon, syak dan waham. Apa maksud zon? Zon maksudnya sangkaan. Sangkaan. Sangkaan ini masuk dalam kategori jahil sebab apa? Sebab tak sampai pada tahap yakin. Contoh, kita di dalam masjid biasa ada tirai. Di setengah surau masjid ada tirai yang memisahkan jamaah lelaki dengan jamaah perempuan. Betul kan? Jadi orang lelaki ni depan ni, dia tahu, dia tahu ada orang di belakang. Tahu tu yakinlah. Tahu. Tapi jumlah orang perempuan yang berada di belakang tirai itu dia tak tahu. Dia hanya boleh sangka saja. Boleh teka saja. Itu namanya zon, sangkaan. Dia dengar riuh, jadi sangkaan ramai lah ni. Kalau bunyi bising sikit kan, bunyi ramai bercakap. Ni ramai ni. Itu hanya
sangkaan, tak sampai pihak yakin. Ini. Tapi dalam istilah ilmu tauhid itu masih dikira jahil sebab tidak sampai ke tahap yakin, ya. Jadi zon ni kalau dalam mahkamah syariah boleh diambil kira untuk pembuktian, tetapi hanya pembuktian dalam kes mal sahaja, ya. Dalam kes mal apa yang berkaitan dengan tuntutan harta, dalam bab akidah tak boleh pakai, ya. Dalam kes mal, ya. Dalam kes jenayah pun tak boleh pakai, dalam kes hudud tak boleh pakai zon ni sebab tak sampai tahap yakin, ya. Hudud, qisas, ya, ta'zir tak boleh pakai, ya. Zon yang boleh pakai apa? Zon ni dalam pembuktian di mahkamah dalam kes-kes mal saja, kes-kes civil lah, ya. Kes-kes tuntutan harta, ya, hak jaga anak-anak, kes tu boleh pakai. Yang kita itu pun zon ni ada pula dia punya tingkatan-tingkatan dia, ya. Jadi pada kebiasaannya kita di mahkamah syariah ni, hakim-hakim syar'i menggunakan tingkatan yang kita panggil zon al-ghalib. Zon al-ghalib ni maksudnya sangkaan yang kuat, sangkaan yang berat, ya, sangkaan yang melebihi 50%, ya. Zon al-ghalib ni maknanya lebih kurang 75%. Maknanya kalau 100% itu yakin, zon al-ghalib ni lebih kurang 75%, ya. Itu dia punya tahap keyakinan, tapi tak sampai pada yakin, ya. Cuma saya sebut tadi dalam istilah dalam pengajian tauhid dia kira jahil juga, ya. Kemudian syak. Syak, muka surat 43 tu. Syak ni apa dia? Dia ada dalam apa ni, syarah yang di ujung ni ada. Tak apa, saya cakap dululah, saya terangkan dulu, ya, tentang zon, syak dan waham. Syak ni 50-50. Senang, mudah kita cakap kita ni, ya. Syak ni 50-50. 50% yakin, 50% tak yakin. Itu dipanggil syak. Sebab itu bila dalam kes bila seseorang orang yang dituduh ni ditangkap, baru dipanggil apa? Orang yang disyaki. Bukan lagi orang yang boleh dituduh di mahkamah. Sebab apa dipanggil orang yang disyaki? Sebab baru 50-50. Bergantung kepada siasatan, bergantung kepada bukti-bukti yang boleh dihadirkan di hadapan mahkamah, sehingga pertuduhan itu meyakinkan mahkamah, barulah boleh disabitkan, ya, oleh mahkamah. Kalau syak ni hanya 50-50 sahaja. Kemudian lagilah tak boleh pakai, kan. Zon ni makna lebih tinggi daripada syak. Syak ni lebih rendah daripada zon, ya. Dikira dalam kategori jahil juga, ya. Dan yang ketiga waham. Waham ni lagilah main teka-teka macam tu lah. Waham ni lagi rendah daripada syak. Ya, kalau syak tadi mencapai 50% keyakinan, waham langsung tak sampai. Ya. Sebab tu hadirin dan sekalian, mustahak kita faham ni supaya dalam akidah ni, supaya kita betul-betul sampai tahap yakin. Jangan pula nanti bila orang ada bermain-main dalam fikiran kita. Contoh, Allah Ta'ala ni wujud ke tak wujud sebenarnya? Contoh, itu mainan syaitan. Ya, nak meragukan kita, nak menyebabkan kita berbelah bahagi. Ya, menggugat keyakinan, keimanan kita. Ya, tauhid kita kepada Allah SWT. Ini tak boleh pakai ni, ya, dan sekalian, ya. Kalau ada ini sangkaan-sangkaan itu, ya, yang dimainkan oleh syaitan, ya. Mesti sebab itu dalam bab tauhid ni mesti sampai kepada tahap yakin, ya. Sebab itu almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa
bila orang sampai pergi mengaji dengan dia, nak mengaji ilmu tauhid. Almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa ni ulama tauhid yang sangat terkenal lah, ya. Meninggal pada tahun 2016, ya. 2016 waktu tu, ya. Saya accident waktu tu, ya. Kawan saya di pondok, ya, yang menjadi anak angkat beliau, yang mengaji dengan beliau, share gambar lautan manusia yang hadir semasa beliau dikebumikan. Jadi hebatnya almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa ni, orang Arab pun datang mengaji dengan dia, ya. Orang daripada Thailand pun datang mengaji dengan dia, ya. Dan seluruh pelosok tanah air datang mengaji, ya, dengan dia. Termasuklah tuan-tuan guru, ya, yang hadir nak, ya, mutalaah ilmu dengan dia. Jadi bila orang jumpa dia, nak belajar ilmu tauhid ni, Tuan Guru Saleh Musa ni tanya orang, Allah ni ada ke tak ada? Tanya. Tentulah jawab ada kan. Cuba tunjuk ke mana Allah Ta'ala. Kalau ada, cuba tunjuk. Mana nak tunjuk? Memang tak dapat nak tunjuk kan. Apa bukti Allah Ta'ala ada? Ya? Jadi kalau kita tak ada kepahaman, tak mengaji ilmu tauhid, kita memang tak boleh nak jawab. Ya? Apa dalil Allah Ta'ala itu ada? Segi akal, hukum akal ni kita dah mengaji dah dulu ni. Apa dalil Allah Ta'ala itu ada? Adanya alam ini. Sebab apa? Sebab alam ini tak boleh terjadi dengan sendiri. Ya? Kita dah belajar hukum akal kan? Ya, yang wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Kita dah belajar hukum yang 3. Hukum akal ada 3. Yang wajib pada akal, mustahil pada akal, dan yang harus pada akal. Ada 3 pecahan. Mustahil sesuatu tu terjadi dengan sendiri. Maka alam ini pun tak boleh terjadi dengan sendiri. Ya? Itu hukum akalnya. Bahkan kuasa yang luar biasa, yang maha agung lah yang telah menciptakan alam ini. Itu dapat kita kesimpulan menunjukkan adanya Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Itu segi hukum akal dia. Kita mengaji tauhid. Kalau kita tak mengaji tauhid, kita tak boleh jawab. Kita tak boleh faham begitu. Jadi keyakinan ini, Allah Ta'ala wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kita kena pegang betul-betul. Sama ada daripada sudut hukum akal, hukum syarak, ya. Hukum akal dan juga hukum syarak, ya. Dalil-dalil yang kita dah belajar, qul huwallahu ahad, ya. Allahus samad, ya. Itu dalil kita dah belajar sebelum ni. Jadi sebab itu tadi ni, jahil tadi ni, itu baru kita sampai darjah, maknanya ada ilmu lah. Maknanya kita ada ilmu untuk mentauhidkan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, kita alam jahil lah. Ya, dalam keadaan jahil tadi. Sama ada kita hanya sangkaan yang kuat sahaja, ya, zon ataupun zon al-ghalib, ataupun kita di peringkat syak ataupun waham. Ini mustahil. Ya. Jadi ini mustahil, ya. Ni dalam. Ini semuanya mustahil bagi Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pun nak faham tauhid, maknanya kita kena sampai peringkat yakin, ya. Bukannya masuk dalam kategori jahil tadi. Ya. Kita pindah balik muka surat 44, ya. Apa maksud jahil tadi menurut bahasa? Ialah ternafinya pengetahuan terhadap sesuatu. Wa huwa lughatan intifa'ul ilmi bil maqsudi sawa'un kana basitan aw murakkaban. Jahil menurut bahasa ialah ternafinya pengetahuan terhadap sesuatu perkara yang dimaksudkan. Sama ada jahil secara basit ataupun jahil secara murakkab. Ada 2 kategori jahil pula. Ni kita harap kita tak adalah dalam 2 kategori ni. Apa maksud jahil murakkab? Apa maksud jahil basit? Ya. Ma'iyyazubillah. Sebab kita tak nak ni. Menurut, kita sambung. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah,
jahil ialah zid ataupun lawan kepada sifat ilmu. Ya, tadi ni lawan bagi sifat ilmu. Jadi menurut pernyataan di atas, jahil terbahagi kepada dua, iaitu jahil basit. Yang pertama jahil basit, iaitu seseorang yang tiada pengetahuan langsung tentang hakikat sesuatu perkara, sedangkan dia menyedari kejahilannya. Ada contoh dibagi dalam kitab ni. Contohnya, seseorang bertanya kepada si Zaid tentang alam semesta. Adakah ia qadim, yang ini sedia ada, atau alam ini hadis, baru ada, sebagaimana manusia dan haiwan. Lalu Zaid menjawab bahawa dia tidak tahu langsung tentangnya. Ya? Jadi keadaan Zaid ketika itu dikategorikan sebagai jahil basit, kerana dia langsung tidak memiliki pengetahuan tentang hakikat kejadian alam, manusia dan haiwan, yang kesemuanya merupakan makhluk Allah yang baharu. Boleh dapat tak yang contoh yang dia bagi ni? Boleh faham tak maksud jahil basit ni? Jahil basit ni pendek katanya, ya, hadirin hadirat sekalian, ya. Jahil basit ni pendek katanya, orang ini memang jahil dan dia tahu dia jahil. Itu jahil basit. Dia tak tahu dan dia memang tahu yang dia tak tahu. Boleh faham ni cakap saya tu kan? Maknanya dia memang bodoh dan dia tahu yang dia tu bodoh. Tu cerita dia. Jahil-jahil ni bodoh lah kan? Tak faham. Ya? Istilah lainnya lah. Ya? Ni maksud jahil basit ni. Maknanya dia bodoh dan dia sedar diri yang dia tu bodoh. Itu maksud jahil basit. Ya? Kita ingat dah teruk dah jahil ni kan? Ada satu lagi jahil yang panggil jahil murakkab. Muka surat 45. Yang ni lagi teruk daripada jahil basit tadi. Apa maksud jahil murakkab? Iaitu seseorang yang tiada pengetahuan langsung tentang hakikat sesuatu perkara, sedangkan dia meyakini sesuatu yang berlawanan dengan hakikatnya. Contoh, seseorang bertanya kepada si Zaid tentang alam semesta, adakah ia qadim ataupun sedia ada, atau hadis ataupun maksudnya baharu. Orang tanya Zaid ni balik, ya. Ini contoh yang kedua, yang jahil murakkab ni. Alam semesta ni haiwan, manusia, qadim ke hadis, sedia ada ke baharu. Baharu ada. Lalu Zaid menjawab bahawa ia sedia ada. Tahu Zaid ni jawab, alam ini qadim. Jadi keadaan Zaid ketika itu dikategorikan sebagai jahil murakkab, kerana dia langsung tidak memiliki pengetahuan tentang hakikat kejadian alam, manusia dan haiwan, yang kesemuanya makhluk Allah, semuanya baharu. Tiba-tiba Zaid ni jawab, alam ni qadim, walhal alam ni baharu. Bahkan mensabitkan sifat kidam pula bagi makhluk. Dia kata pula alam ni qadim pula. Walhal kidam itu sifat bagi Allah, bukan sifat makhluk. Di sini dipahami bahawa si Zaid memiliki dua kejahilan. Double jahil dia. Tadi bodoh kan? Jahil saja. Dan dia sedar diri dia jahil. Yang contoh yang kedua ni, jahil murakkab ni, dia jahil dan dia tidak, dia pun tak mengetahui dirinya itu jahil. Yang pertama, dia mengetahui bahawa hakikat sebenar alam ini, dia tidak mengetahui hakikat sebenar. Alam ni, dia jawab, alam ini qadim, walhal alam ini adalah makhluk, baru ada, baru diciptakan. Yang kedua, dia tidak mengetahui bahawa dirinya jahil. Maknanya double lah ni. Dia dah lah jahil, tetapi dia pun tak sedar diri yang dia tu jahil. Itu kita panggil jahil murakkab. Ini biasa kan kita dengar istilah ni. Yang kita jarang dengar jahil basit tadi.
Jahil murakkab. Inilah dia, mana jahilnya berganda-ganda, ya. Dia dah lah tak tahu, tetapi ya, dia sendiri pun tak tahu yang dia tu memang tak tahu. Tu jahil murakkab. Ada satu lagi yang saya nak ni lah, ya, tentang jahil ini. Ya, sebab itu kita belajar ni, ya. Ilmu lawannya jahil. Wajib Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan ilmu, ya, maha mengetahui. Mustahil Allah Taala bersifat dengan jahil, tak tahu, ya. Jadi sebab itu saya nak sabitkan, nak memahamkan hadirin sekalian berkaitan dengan jahil yang satu lagi, iaitu yang kita sebut, kenapa orang Arab dulu dipanggil orang Arab jahiliyah. Adakah orang Arab ni bodoh? Itu satu yang saya nak ni, ya. Supaya kita faham apa maksud jahil ni, ya. Apa maksud jahil, apa maksud ilmu, ya. Sebab itu sebahagian daripada para ulama kita mentafsirkan ilmu. Apa maksud ilmu? Mengetahui, ya. Satu lagi yang ditafsir oleh para ulama ialah ilmu ini, apa yang dikatakan ilmu? Ilmu ini ialah apa-apa maklumat ataupun ilmu yang membawa kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang membawa kita mengetahui yang mana baik, yang mana buruk, yang mana dosa, yang mana pahala. Ini ilmu, ya. Yang membawa orang ini, ya. Ada orang yang bijak pandai, tetapi dia tidak, ilmu dia, maklumat yang dia ada tidak dapat membawa dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dapat membawa dia taat dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dapat membawa dia patuh pada ajaran agama. Tidak dapat membawa dia patuh pada tuntutan agama. Termasuklah tuntutan agama yang inilah, ya, harian kita ni. Jadi kalau orang tak semayang ni, boleh tak kita panggil dia jahil? Pada saya jahil lah. Sebab walaupun dia ada ilmu bahawa semayang tu wajib, tetapi ilmunya tidak berjaya membawa dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah orang tak tutup aurat ke, orang yang melakukan yang melakukan pelbagai maksiat dan dosa, orang ni orang jahil, ya. Kalau dia ada ilmu yang sebetulnya, maka dia tak akan buat macam tu, ya. Sebab itu hadirin dan sekalian, bila kita buat salah, cepat-cepat kita taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat daripada kejahilan kita. Sebab waktu kita buat salah tu, kita berada dalam alam jahil. Itu yang dibahagi, yang secara halusnya dibahagi oleh para ulama, difahamkan oleh para ulama, ya. Sebab itu setengah tuan guru apabila dia nak mengajar, dia berdoa juga, ya. Berdoakan juga, ya, untuk keluar daripada alam jahil, ya, untuk dapat ilmu dan keluar daripada alam jahil. Ini salah satu niat kita menuntut ilmu. Dulu ni tuan guru saya, almarhum Tuan Lebay Alias, ya, di kampung saya dululah, ya. Bila saya waktu sekolah masa SRP, SPM, ya, balik daripada asrama, ya, belajar dengan dia lah, balik kampung. Sama ada lepas SPM, waktu SPM, masa di universiti, balik kampung mengaji dengan dia lah, ya, mengaji kitab, termasuklah kitab Risalah Tauhid yang mula-mula kita baca dulu, ya. Pesan tuan guru saya dulu itulah, antara niat menuntut ilmu tu ialah nak keluar daripada alam jahil tadi, ya. Ya, boleh dapat, ya. Jadi kita ni nak dapat ilmu, yang kita panggil ilmu yang nak ditekankan oleh para ulama, iaitu ilmu yang membawa kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang boleh
membawa kita meninggalkan perkara-perkara maksiat. Ilmu yang boleh membawa kita membezakan yang mana baik, yang mana buruk, yang mana dosa, yang mana pahala. Ya. Jadi apabila terjerumus kita ke melakukan maksiat dan dosa, waktu itu sebenarnya kita berada dalam alam jahil. Cepat-cepat kita bertaubat, cepat-cepat kita berdoa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita. Ya. Ini ya perkara yang saya nak berkongsi. Ya. Selain daripada kita belajar jahil, ini sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah faham tadi. Jahil ada dua peringkat. Kita balik pada kitab ni. Jahil basit dan juga jahil murakkab. Jahil basit maknanya orang ini jahil dan dia sedar dia memang jahil. Itu jahil basit. Jahil murakkab, orang ni jahil dan dia tak sedar yang dia tu jahil. Ya? Itu ringkasnya lah. Itu maksud jahil murakkab. Wa'iyyazubillah. Mudah-mudahan kita tak termasuklah dalam kategori kedua-dua kategori jahil. Kemudian kita sambung muka surat 46. Selain itu termasuk juga dalam pengertian jahil ialah zon, syak dan waham. Tadi saya dah terangkan kan? Zon yang tak sampai peringkat pada yakin. Ya? Perkara di atas disama ertikan dengan jahil. Zon, syak dan waham tadi. Disama ertikan dengan jahil kerana ianya tidak dapat menyingkap realiti sesuatu perkara secara tepat dengan hakikatnya dan didahului dengan kejahilan, tak sampai kepada peringkat yakin. Ya. Jadi zon, syak dan waham yang saya terangkan tadi masih dalam kategori jahil. Ya. Apa dia zon? Dalam tu yang ditafsirkan itulah. Ya. Saya tadi dah bagi tafsiran secara mudah lah supaya nak faham. Yang dalam buku ni, muka surat 46 itu ada nota kaki di bawah, kan? Nombor 21. Seseorang yang memiliki kepercayaan yang tidak sampai ke tahap yakin dan tidak pula kurang daripada syak, ragu-ragu, menurut Al-Imam Al-Baijuri definisi zon. Ini masuklah definisi zon lah. Menurut Imam Al-Baijuri definisi zon. Jadi zon tadi ni kata dalam nota kaki ni iaitu memiliki kepercayaan yang tidak sampai ke tahap yakin dan tidak pula kurang daripada syak dan ragu-ragu. Syak dan ragu-ragu tadi apa? 50%. Dia dah sebut tadi. Tahap keyakinan dia 50% dia syak. Ada ke tak ada? Lebih. Macam kita sebab itu dalam bab wuduk contohnya, kita syak, kita syak dah batal ke belum wuduk kita ni? Dah batal ke belum wuduk kita? Jadi macam mana nak buat? Kaedah fiqh kata la yazulu syak illa bil yakin. Tidak terhindar syak itu kecuali dengan yakin. Kena yakin. Kalau masih syak maknanya kena ambil air semayang. Tu mudah. Itu dalam bab wuduk lah. Dalam tu. Itu sebab syak ni maknanya tak boleh pakai lah. Kalau jadi zon tadi ni atas pada syak. Lebih daripada 50% sehingga merangkumi ke 75%, 80% tu masih lagi syak. Yakin 100%. Itu zon. Menurut Imam Baijuri, definisi zon ialah idrakut tarfir rajih, yang bermaksud mendapat kepahaman satu sudut yang lebih kuat daripada suatu yang lain, lebih daripada syak tadilah. Kemudian nota kaki yang nombor 22 berkaitan dengan syak. Apa dia syak? Seorang yang memiliki kepercayaan secara ragu-ragu. Ragu-ragu. Macam contoh saya bagi tadi, ada wuduk lagi ke tidak? Kita dah ragu-ragu dah. Batal ke tidak wuduk saya? Syak.
Ya, syak saja ataupun ragu-ragu ada ke lagi air sembahyang ke tidak, ya. Jadi kena ambil air sembahyang, ya. Yang ke ini dari segi Imam Bajuri mendefinisi syak ni, idraku kulli min at-tarafain ala haddin sawa. Bermaksud mendapat kepahaman dua sudut pada tahap yang sama kekuatannya. Apa maksudnya situ? Imam Bajuri nak kata ni, yakin dengan tak yakin ni sama je. Maknanya itu yang dipanggil tu syak tu. Dia syak ni mana 50%. 50% yakin, 50% tak yakin. Kan tengah-tengah, duduk 50%. Itu syak. Waham pula, nota kaki nombor 23, muka surat 46 tu disebut seseorang yang memiliki kepercayaan yang tidak sampai ke tahap yakin, bahkan kurang daripada zon dan syak. Tak sampai 50%. Ni itu dia waham. Lagi rendah daripada syak tadi. Menurut Imam Bajuri, definisi waham, idrakut tarfil marjuh, bermaksud mendapat kepahaman satu sudut yang lebih lemah daripada sesuatu yang lebih lemah daripada syak, tak sampai 50%. Tak sampai 50%. Jadi hadirin sekalian, ini yang kita nak elak. Dalam bab apa ni, syak, waham yang paling rendah. Syak 50-50. Zon, sangkaan. Sangkaan ni pun ada yang sangkaan yang lemah, ada sangkaan yang kuat. Sangkaan yang kuat ni kadang-kadang kita boleh pakai lah. Macam saya sebut tadi dalam kes mal ni, kalau di mahkamah syariah boleh pakai lah. Dan dalam kes di mahkamah sivil pun dipanggil kita panggil apa? The balance of probability. Bagaimana nak membuktikan kes di mahkamah. Jadi apabila sampai kepada tahap zon al-ghalib, sangkaan yang kuat, hampir kepada yakin, dia tak sampai kepada yakin tapi hampir kepada yakin. Dalam kes-kes tertentu boleh diterima. Dia boleh diterima di mahkamah. Dalam kes jenayah tak boleh lah. Dalam kes jenayah ni dia mesti sampai kepada tahap yakin. Dia tak boleh. Tak boleh ada syak, ragu-ragu, ada syubhah, tak boleh. Sebab itu dalam kes hudud pun kaedah dia idra'ul hudud bisyubahat. Ditolak kes hudud ni maknanya tak boleh nak sabitkan seseorang tu melanggar hudud jika ada syubhat, ada keraguan. Tak boleh walaupun sikit. Dia mesti tahap yakin. Maknanya kalau nak jadi saksi, sebab itu dalam kitab fiqh disebut nak jadi saksi kes zina ni, mesti nampak orang tu berzina umpama batang celak masuk dalam sarung celak. Dalam kitab fiqh disebut macam tu. Nak sahihnya, yakinnya. Kalau tidak, tak boleh nak sabit kes hudud. Sampai tahap begitu. Dia yakin dalam kes hudud. Jadi hadirin sekalian, kita boleh nampak lah, boleh faham lah tu. Bagaimana dalam bab tauhid ini, sangkaan yang kuat pun tidak diterima. Mesti sampai pada tahap yakin. Kalau tidak, kita masuk dalam tadi ni, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala tadi, yang ini lawat bagi sifat ilmu, itu al-jahlu, jahil. Jadi hadirin sekalian, ingat ni boleh faham kot, mudah aja ni. Lawan bagi sifat ilmu, jahil ni mudah kita faham. Cumanya kita yang saya nak ingatkan hadirin sekalian, keyakinan kita mesti 100% dalam bab tauhid. Bukan setakat zon al-ghalib ataupun kuat sangkaan, syak lagi tak boleh pakai, waham lagi tak boleh pakai. Secara kesimpulan, muka surat 47. Berdasarkan pernyataan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa sifat al-jahlu ataupun jahil
apa jua istilah yang seerti dengannya adalah satu sifat yang mustahil ke atas Allah Azza wa Jalla berdasarkan hujah dan dalil yang kukuh. Sesiapa sahaja yang mensabitkan sifat al-jahil, al-jahlu ataupun jahil dan apa jua istilah yang seerti dengannya bagi Allah sudah pasti dihukumkan terkeluar daripada Islam. Ya. Ni. Ya. Jadi insya-Allah saya yakinlah dan sekian dah faham ni. Kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat al-ilmu, maha mengetahui. Ya. Kita dah bahas panjang dulu. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu jahil. Mustahil segala yang berlaku dalam dunia ini tidak ada dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Mustahil. Ya, sama ada yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi, yang terlindung di balik tembok yang besar pun, semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Sama ada yang dilakukan secara beramai-ramai ataupun dilakukan secara seorang-seorang, semuanya diketahui. Ya. Betapa Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita belajar sifat mustahil bagi Allah Azza wa Jalla ni, apa-apa perkara yang nak sabitkan sifat jahil kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sikit, maka hukumnya terkeluar daripada Islam, wal a'yazubillah. Kufur kita. Kalau kita mengatakan ada yang Allah Ta'ala tak tahu, walaupun sikit. Sama ada perkara yang telah berlaku, yang sedang berlaku, dan yang akan berlaku. Semuanya di dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Jadi, kesimpulan ini kita kena pegang betul-betul lah. Meyakinkan diri kita sifat ilmu yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat jahil yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan jahil. Jadi hadirin sekalian, habis sifat jahil ini, sifat yang ke-9, lawan bagi sifat ilmu. Ingat kita berhenti di sini dulu lah malam ni. Kalau ada soalan, kalau ada satu soalan boleh saya dekat handphone ni nak baca dalam chat room ni tak sukar sikit. Kalau ada soalan boleh terus kemukakan. InsyaAllah satu soalan. Silakan jemaah, kalau ada soalan boleh kemukakan kepada Datuk, silakan. Dekat chat tak ada soalan sini. Alhamdulillah, mana faham lah tu. Syukurlah, alhamdulillah. Sebab sifat ni mudah, insyaAllah. Kita pun ada kefahaman. Mudah-mudahan kita terkeluar daripada jahil tadi. Sama ada jahil basit ataupun jahil murakkab. Jadi hadirin hadirat sekalian, jika tak ada soalan, saya mohon untuk berhenti di sinilah pada malam ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya Kak. Kalau Ya. nak tanya, kalau nak Ya, Kak. tanya bidang lain sikit lah, yang lari sikit daripada yang malam ni boleh ke? Boleh, insyaAllah. Yang berkenaan yang tadi kata pasal syak tu kan, dan yakin tu, Ya, macam mananya menuduh orang berzina tu, maknanya macam kita memang nampak betul seolah batang celak masuk dalam bekas celak. Sekarang ni yang terbaru, kes yang terbaru ni macam mana? Soalnya benda tu sudah disabitkan oleh mahkamah, tapi dan dia kata saya yakin awak gini. Sebab dia berdasarkan kes mahkamah yang telah jatuh pun kepada seseorang tu. Dikiranya kiranya dia boleh, maksudnya boleh ke dikenakan kazaf ke atas seorang macam tu? Kes apa ya? PMX. Yang baru ni Datuk Jidin kan? Datuk Jidin mengatakan saya yakin anda perliwat tu kan? Kan? Yang maknanya kes tu lah kes di mahkamah. Jadi dah diputuskan. So kalau dia cakap itu saya yakin tu, maknanya bolehkah dikenakan kazaf ke atas beliau? Wallahu alam.
Okey. Payah nak jawab soalan ni. Ya. Jadi sama ada boleh dituduh qazah atau tidak, itu bidang kuasa yang diberi kepada mahkamah syariah. Ya. Boleh bawa sama ada kalau nak sama ada nak boleh jatuh qazah atau tidak, maknanya perlu ada ni dululah. Yang pertama kena ada aduan. Aduan tu mesti dibawa kepada penguatkuasa agama, ya. Penguatkuasa agama. Kemudian penguatkuasa agama kena buka fail siasatan. Fail siasatan, kemudian tu melengkapkan bukti-bukti. Itu dia punya, saya cerita di segi kronologi dia. Kemudian fail siasatan ni perlu diserah kepada ketua pendakwa. Ketua pendakwa syar'i. Ketua pendakwa syar'i lah yang akan menimbang sama ada fail siasatan tu ada merit ataupun tidak. Ada kes ke ataupun tidak. Kalau ketua pendakwa syar'i berpendapat kes itu ada merit, maka kes itu akan difailkan ke mahkamah, iaitu pertuduhan. Pertuduhan lah. Kalau dalam kes tadi maknanya pertuduhan qazaf lah. Difailkan ke mahkamah dan mahkamah akan menetapkan satu tarikh. Satu tarikh memfailkan kes dan juga mengeluarkan saman lah. Saman kepada tertuduh supaya hadir untuk menjawab tuduhan di mahkamah pada satu tarikh yang ditetapkan. Pada tarikh yang ditetapkan, kalau pendakwa kena hadir, tertuduh pun kena hadir di mahkamah. Kalau tak hadir, mahkamah boleh keluar waran tangkap. Katalah tertuduh hadir, dituduh di mahkamah. Bila dituduh di mahkamah, dibacakan pertuduhan, kamu sebulan kali dituduh melakukan jenayah qazaf. Pada dia kena ada bila masa dia, tarikh dia, tempat di mana, semua dah mesti ada dalam pertuduhan. Terpulang pada inilah dia nak mengaku salah tak. Kalau tak mengaku salah akan dibicarakan. Bila dibicarakan, pendakwa kena panggil saksi-saksi. Panggil saksi-saksi, sama saksi perseorangan, saksi gambar, saksi semua segala macam bukti lah di mahkamah. Sampailah kemudiannya pendakwa kata, Ya Arif, Tuan Hakim, saya dah selesai kes saya dengan beberapa saksi ini, dengan bukti-bukti yang dihadirkan mahkamah, saya tutup kes. Bila pendakwa tutup kes, mahkamah lah akan buat kesimpulan sama ada tuduhan itu ada merit ataupun tidak. Kalau tuduhan itu meyakinkan mahkamah, dalam istilah kalau ni meyakinkan mahkamah lah. Kalau pertuduhan itu meyakinkan mahkamah, maka prosedurnya ialah memanggil tertuduh untuk membela diri. Itu prosedur dia. Jika pertuduhan itu tidak berjaya meyakinkan mahkamah, maka kes akan dibuang. Setakat tu je. Tak perlu pun tertuduh ni membela diri. Itu dia punya prosedur. Itu saya terangkan begitulah. Kalau selepas itu kata tuduhan tu meyakinkan, dipanggil tertuduh tadi membela diri, cara penuh lah. OKT pula beri keterangan. Panggil pula saksi-saksi dia. Dan di hujung kes, barulah berhujah di hadapan mahkamah. Berhujah di hadapan mahkamah. Mahkamah lah akan menentukan sabit ke tidak jenayah itu. Kalau sabit, mahkamah akan jatuh hukuman. Kalau tak sabit, mahkamah akan buang kes balik. Begitu dia punya dia. Jadi nak jawab soalan tadi ni, saya tak boleh nak jawab secara direct sebabnya itu kena dibicarakan dulu. Dibawa ke mahkamah, ada kesnya, itu pun terpulang kepada ketua pendakwa lah. Kalau ketua pendakwa kata tak ada merit, kes tu tak perlu bawa ke mahkamah. Itu terpulang. Itu saya serangkan tadi pada awal tadi bagaimana kronologi. Mesti ada aduan, kemudian ada siasatan, buka fail siasatan dia bawa kepada ketua pendakwa. Ketua pendakwa kata ada merit ke tak ada merit? Ada merit, bawa ke mahkamah. Kalau tak ada merit, tak perlu tuduh ke mahkamah. Tak perlu pun, setakat di pejabat ketua pendakwa saja. Ketua pendakwa syar'i. Kalau ada merit, tuduh di mahkamah, itulah proses yang saya sebut tadi.
Yang tu lah kot saya boleh jawabnya. Wallahu a'lam. Jadi hadirin sekalian Terima kasih. sama. Jadi Menandakan Datuk ada hal ya. sebab Tutup saya lain Datuk. ada urusan yang ni lah ya. Minta maaf. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazak Datuk. Mudah-mudahan apa yang Datuk telah beri pencerahan pada hari ini, insya-Allah kita dapat manfaat. Allah itu Maha mengetahui hinggakan bulu mata kita yang jatuh tu pun dalam pengetahuan Allah, masya-Allah. Maha mengetahui Allah. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu. Datuk nak minta izin sebelum kita menutup kuliah dengan tasbih kafarah, kita Gemenur Iman ingin menayangkan satu montaj khas bersempena ceramah khas Maulid Rasul yang akan diadakan esok pada pukul 8 malam. Boleh Datuk? Boleh. Baik, silakan Kanda Azrina. Mira ada kat skrin Mira? Tak ada Sekejap Tak ada Kak. Sila. Okay. Bagi menyantuni bulan mulia Rabiul Awal ini, ceramah forum perdana Maulid Rasul ini, kita punya moderator Imam Muda Muhammad Haris Daniel, panelnya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamar Zaman dan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar. Silakan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. Baik, Alhamdulillah. Silakan Datuk tutup dengan tasbih kafarah, manakala Datuk pun nak segera. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الانبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.